Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal Daniel bin Azman. Nombor metrik di 2018 208 5578. Mengambil ISMP Bimbingan dan Kaunseling Semester 3. Saya telah diberi tugasan Final Assessment untuk membuat satu video berdasarkan soalan yang telah diberikan oleh pensyarah falsafah ilmu. Jadi, saya telah memilih soalan 3, iaitu yang bertajuk perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Sebelum itu, apakah itu epistemologi? Seperti yang kita tahu, maksud epistemologi adalah satu teori ilmu yang mana ia membincangkan tentang asal-usul ilmu pengetahuan, pengelasan ilmu dan juga pengalaman manusia, di mana asal-usul ilmu ini bagaimana cara kita nak mendapatkan suatu ilmu dan macam mana ilmu itu berkembang. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani iaitu episteme yang bererti pengetahuan ataupun knowledge, dan logos yang bererti ilmu. Jadi, menurut erti katanya, epistemologi ialah ilmu yang membahaskan masalah-masalah pengetahuan. Dalam Webster New International Dictionary, epistemologi diberi definisi sebagai teori atau ilmu pengetahuan tentang metod dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubung dengan batas-batas pengetahuan dan validiti atau sah berlakunya pengetahuan itu. Epistemologi atau falsafah pengetahuan merupakan salah satu cabang falsafah di mana ia mempersoalkan masalah hakikat pengetahuan. Apabila kita berbicara mengenai falsafah pengetahuan, apa yang dimaksudkan dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan kefalsafahan yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang hakikat pengetahuan. Teori modernisme adalah pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai atau selaras dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ianya berlaku apabila ada penentangan terhadap agama kerana ia lahir dari pegangan sekularisme, iaitu pada zaman Renaissance. Ia dianggap bertentangan dengan agama, padahal benda ini adalah salah faham dan pada waktu itu mereka tidak berfikir dengan lebih mendalam dan secara terbuka. Pada waktu itu, agama ini dia dianggap kolot dan setengah ajaran tidak sesuai dengan konsep pemodenan yang ingin disampaikan. Akan tetapi, ia kian berkembang apabila kemunculan tamadun barat yang berkiblatkan kepada akal, terutamanya pada zaman abad ke-18, zaman Enlightenment. Antara tokoh-tokoh yang kita dapat lihat iaitu contohnya adalah Charles Darwin, yang mana tidak lagi asing dengan teori evolusi manusia daripada haiwan. Selain itu, kita dapat lihat Sigmund Freud yang merupakan pengasas kepada teori psikoanalisis, dan yang terakhir adalah Karl Marx dengan konsep perjuangan kelas sosial. Apabila melibatkan epistemologi modernisme, ianya merangkumi pemikiran dan juga pergerakan, perkembangan atau revolusi pendidikan dan pengetahuan, di mana ianya terdedah dengan ilmu sains, ilmu matematik, ilmu geografi dan pelbagai ilmu yang lain. Konsep teori modernisme ini, seperti yang kita tahu, ada 5 konsep.
iaitu kemodenan Juggernaut atau Panzer Gergasi, dan ianya lebih berkonsepkan ruang dan juga masa penghasilan mesin dan juga bahan semula jadi yang dipakai untuk menghasilkan suatu barang. Seperti contoh yang kita dapat lihat pada zaman sekarang ini adalah kemodenan dan juga identiti, di mana pada masa kini kita dapat lihat manusia semakin taksub akan kecantikan dalaman dan bentuk fizikal. Apabila kita sudah tertarik dengan kecantikan, maka kita akan berusaha untuk memakai pelbagai-bagai produk seperti makeup dan sebagainya. Dan sebab itulah terhasilnya produk kecantikan yang kita dapat lihat berlambak di pasaran pada masa kini, seperti suplemen atau makanan kesihatan tambahan, vitamin dan sebagainya. Konsep kemodenan yang kedua pula adalah McDonaldisasi dan alat penggunaan baharu. Seperti contoh, dalam sebuah kedai ada menjual fast food, ada menggunakan kad kredit atau PayWave, di mana kita tidak perlu lagi membawa wang di dalam saku, dan cara membayarnya hanya kita perlu tap ataupun scan sahaja. Selain itu, mempunyai CCTV dalam premis ataupun kedai. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa semua benda ini memerlukan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan benda-benda teknologi itu. Selain itu, contohnya seperti fast food, iaitu KFC, di mana dulu kita hanya memakan ayam, tapi dengan adanya cara pemikiran baru atau teknologi yang telah dicipta, kita boleh menghasilkan berbagai-bagai produk daripada ayam. Seperti contoh, nugget daripada ayam, daging burger, bola ayam dan sebagainya. Konsep yang ketiga pula ialah kemodenan dan Holocaust, iaitu kemusnahan Yahudi secara sistematik yang dilakukan oleh Nazi. Keempat pula ialah projek yang belum selesai dari Habermas. Dan yang terakhir pula adalah maklumat dan masyarakat rangkaian. Di sini saya akan menerangkan apa itu pasca modernisme. Pasca modernisme pula ialah pemikiran pemodenan yang lahir abad ke-18. Apabila kelahiran ramai pemikir dan kemajuan teknologi di barat, perubahan pemikiran era modernisme yang dianggap tidak lagi sesuai dan digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca modernisme. Banyak pemikiran baru muncul dalam era ini seperti humanisme, feminisme, pragmatisme, hedonisme dan lain-lain. Serangan pemikiran modernisme terhadap umat Islam banyak dilakukan pada era ini. Seperti contoh, kita dapat lihat mereka menganggap Islam ini kolot kerana terlalu melarang penganutnya banyak perkara. Jadi, mereka menyerang Islam dengan mengata itu dan mengata perkara buruk mengenai Islam. Pada pasca modernisme ini, kita dapat lihat di mana munculnya pelbagai pemikiran baru dan terjadi banyak serangan terhadap pemikiran orang lain. Jadi, ia melibatkan faktor autoriti atau kuasa yang dianggap dogmatik dan ketinggalan zaman bagi Kristian dan agama-agama lain. Tambahan pula, ia juga meruntuhkan sistem hierarki, iaitu susunan yang terdahulu, dan ia menggantikan keluarga sebagai unit utama dalam binaan masyarakat dan negara dengan menampilkan kecenderungan seksual dan heteroseksual yang tinggi, di mana ia adalah bebas daripada ikatan yang sah. Selain itu, bebas daripada yang mana halal dan yang mana haram.
Di sini saya akan menyatakan perbandingan antara epistemologi modernisme dan pasca modernisme. Epistemologi ini dia lebih kepada kebenaran ilmu sahih. Dia perlu pastikan apa yang mereka sampai itu sama ada sahih ataupun tidak. Dan terdapat 6 prinsip menurut falsafah. Yang pertama adalah bagaimana suatu perkara itu menjadi ilmu. Yang kedua pula, bagaimanakah caranya. Yang ketiga, perkara apa perlu dititik beratkan agar pengetahuan ini kita dapat kesahihan. Yang keempat, apa kebenaran dan sahih itu sendiri. Yang kelima pula, apakah ciri-cirinya. Dan yang keenam, apakah cara atau teknik yang dapat membantu dalam mendapatkan ilmu. Epistemologi ini juga lebih kepada kebenaran yang berteraskan pada aras betul dan agama sebagai tunjang utama. Manakala modernisme dan pasca ini dia macam lebih kepada penentangan agama. Kerana benda ini dia lahir dari pegangan sekularisme, iaitu zaman Renaissance yang lahir pada abad ke-18, di mana pegangan ini menganggap agama ni adalah kolot dan tidak sesuai lagi dibawa dengan konsep modernisme. Jadi disebabkan mereka menganggap agama ini kolot, maka berlakulah banyak serangan terhadap agama, terutamanya pada Islam di pasca moden. Akhir sekali, refleksi yang saya dapat berikan pada tajuk ini adalah disebabkan perkembangan zaman moden, budaya dan sebagainya bertentangan dengan epistemologi, di mana ia menerapkan pengetahuan sebagai ilmu yang sahih yang menjadi tunjang ilmu pengetahuan. Jadi disebabkan itu juga ia menganggap bahawa pemikiran barat ini tidak lagi mampu menghasilkan kelompok yang dapat menuju ke arah kebaikan. Selain itu, seperti yang kita tahu, tragedi 11 September 2002 di Amerika Syarikat, di mana Islam pada waktu itu dianggap sebagai agama yang ekstrim dan ganas. Dan dari tragedi itulah lahirnya pemikiran Islamofobia, di mana ia bermaksud adalah takut kepada Islam. Barat juga membenarkan LGBT, iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender bergerak bebas dan tiada kekangan. Daripada mereka, di mana manusia ini adalah fitrahnya adalah berpasangan lelaki dengan perempuan, dan bukannya sebaliknya, iaitu lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan, yang di mana ini adalah berteraskan ajaran LGBT. Jika ajaran ini semakin berkembang di negara kita, maka runtuhlah institusi moral pada masa akan datang. Jadi sebagai penindik, kitalah yang mampu mengubahnya daripada waktu sekarang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.